Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-daimah fi dinina wa dunyana wal akhirah wa dafa'na al-bala' wal-waba' wal-fitan ma dhahara minha ma batan 'an baladina khasan bil muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam kitab Minhaj pada pengajian yang lepas kita masih membicarakan tentang babun najasah dan kita membicarakan berkenaan dengan jenis-jenis yang najis dan akhir sekali kita membicarakan berkenaan dengan arak yang mana Imam Nawawi ini mengatakan wala yathuru najisul aini illa khamrun takhallalat wa kadha in nuqilat min syamsin ila dhillin wa aqsuhu fil asah. Saya rasa ini yang akhir sekali kita membicarakan pada minggu yang lepas dan saya ada memberikan nota. Ada perkara-perkara yang belum sempat yang ini disebutkan berkenaan dengan masalah ini, yang mana insya-Allah saya akan mulakan dengan membicarakan tentang perkara yang ini tersebut. Jadi kita akan lihat ini kepada apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yang mana beliau mengatakan wala yathuru najisul aini illa khamrun takhallalat. Jadi di sini dia mengatakan asalnya sesuatu itu najis dan selepas itu dia menjadi suci. Dan misal ini dia mengatakan yang pertama sekali adalah kalau kita ada arak yang telah menjadi cuka. Baik, berkenaan dengan arak yang telah menjadi cuka, kita telah membicarakan sebahagian daripada syaratnya, yang mana kalau sekiranya tidak ada perkara yang dimasukkan ke dalam tempat yang mana kita melakukan takhmir. Ni dalam bahasa Arab kita memanggilnya takhmir. Dalam bahasa Inggeris kita panggil fermentation. Daripada syaratnya adalah tidak ada perkara yang boleh bercampur dengan arak tadi. Jadi asalnya kita ada jus buah, selepas itu jus buah ini dia akan menjadi arak, selepas itu baru dia akan menjadi cuka. Jadi arak ni asalnya daripada jus buah ya. Ataupun jus ini, buah-buahan ini dan makanan jenis makanan yang lain. Selepas itu mereka menutupnya untuk seketika. Ini fermentation ini yang lama, zaman dahulu punya jenis fermentation. Beza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang mereka ada teknologi, mereka boleh melakukan dengan cepat. Kalau zaman dahulu biasa apa mereka buat adalah mereka akan tutup jus itu dan selepas itu ia akan menjadi arak dan selepas itu ia akan menjadi cuka. Jadi syaratnya dalam Islam adalah untuk kita mengatakan cuka itu suci, kita tidak boleh meletakkan sesuatu di dalam arak tersebut apabila berlaku proses ini. Kalau sekiranya ada benda-benda yang bercampur dengan arak tadi, maka ia akan menjadi mutanajis dan ia akan bercampur dengan cuka, maka cuka juga akan menjadi mutanajis. Jadi sebagai misal, kalau kita meletakkan misalan buah apple misalan ke dalam, ataupun buah ataupun madu, ataupun gula, ataupun garam dan sebagainya, maka benda-benda seperti ini dia akan menjadi mutanajis. Dia bercampur ini bersama arak. Tetapi apabila arak menjadi cuka, benda tersebut ini masih bekas ini daripada najis. Itu sebab kita mengatakan ia tidak menjadi halal. Cuka seperti ini tidak menjadi halal. Jadi ini ada proses apa kita memanggilnya, proses takhmir. Takhmir ini, proses ini fermentation. Cuma apa yang saya ingin mengatakan, ada cara lain untuk kita mendapatkan cuka. Cuka ini bukan saja cara dengan kita menutup sahaja, tetapi ada cara yang lain. Dan ini disebutkan dalam nota yang saya berikan daripada Syekh Taha. Kalau kita lihat ya, mungkin kita lihat sekejap dalam kita punya nota ya, sekejap ya. Jadi kalau kita lihat nota yang kedua, yang mana nota itu mengatakan pada whiteboard ya, dia ditulis pada whiteboard, mengatakan faidah yasirul asir khallan bi ghairi takhammurin. Jadi di sini dia mengatakan jus buah ini boleh menjadi cuka tanpa proses takhmir, tanpa fermentation. Jadi maksudnya di sini adalah bukan semua jenis cuka yang diambil daripada arak. Bukan semua jenis cuka yang diambil oleh arak. Sebahagian jenis cuka yang diambil oleh arak. Bagaimana kita nak menjadikan
cuka tanpa proses fermentation. Maka di sini dia mengatakan ada 3 cara. Di sini dia mengatakan ada 3 cara. Yang pertama dia mengatakan ayusabbal asiru fil ina'i alladhi fihi al-khal. Jadi dia mengatakan yang pertama sekali adalah kita ada ina' fihi al-khal, yang ini maksudnya cuka di dalam satu bekas. Selepas itu kita campurkan dengan jus buah. Tetapi syaratnya adalah cuka itu mesti lebih daripada jus. Cuka mesti lebih daripada jus. Sekarang ini misalan kita ada barrel. Mungkin kita mengatakan misalan 40 liter. 40 liter cuka. Selepas itu kita ada 20 liter jus buah misalan. 20 liter jus buah. Maka kita campurkan 20 liter kepada 40 liter dan kita menutupnya. Lama kelamaan ia akan menjadi cuka. Ini adalah cara yang pertama. Yang kedua terbalik. Yakni kita tuang cuka kepada jus buah. Kita tuang yang ini cuka ini kepada jus. Dia mengatakan yang kedua ayusabbal khallu fil asir. Bi syarti alla yakuna al-asiru aksar. Dengan syarat jus buah itu tidak lebih daripada cuka. Jadi dalam kedua-dua keadaan cuka mesti lebih daripada jus buah. Boleh faham insya-Allah? Ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah antujarrada habbatul inabi minal anaqidi wa an yamtali al-ina'u bil inabi wa yuratta ra'sul inab bihaisu la yadkhuluhul hawa. Yani dia mengatakan sekarang kalau kita ada buah anggur, maka kita keluarkan buah anggur daripada dia punya anaqid. Anaqid ini buah anggur punya apa? Kayu dia. Apa kita panggil dia? Dia punya dia punya batang apa? Buah anggur tu kita keluarkan anggur tu. Semua yang ni kita keluarkan, selepas itu kita masukkan dalam ina'. Lepas itu yang ni kita memasukkan air di dalamnya dan kita tutupnya. Selepas yang ni beberapa lama ia akan menjadi cuka. Maka ini bukan proses takhmir. Bukan proses yang ni kita menyebabkan yang ni ia menjadi arak dahulu baru ia menjadi cuka. Jadi ini adalah kita mengatakan tiga keadaan yang mana cuka itu boleh didapati yang ni tanpa proses takhmir, yakni daripada arak. Taib, selepas itu kita lihat ini di bawah nota tadi. Dia mengatakan waqa'a fil asiri ainun tahiratun aw mutanajjisah. Ini adalah sama juga berkenaan dengan masalah kalau sekiranya yang dimasukkan ke dalam arak itu sesuatu yang suci ataupun sesuatu yang najis. Yang ni sekarang ini kalau kita melakukan proses fermentation ini, kita ada jus buah. Dan kita nak menjadikan jus buah ini sebagai cuka. Jadi dia tulis ini begini dekat whiteboardnya. Yang sebelah kanan kita lihat yang ni dia menulis, dia mengatakan al-ain. Al-ain tahira. Yang ini maksudnya sesuatu yang suci masuk ke dalamnya. Kalau sesuatu yang suci masuk ke dalamnya, dia mengatakan iza nuzi'atil ainu qabla an yanfasila minha. Kalau sekiranya sesuatu itu dimasukkan ke dalam arak tadi, selepas itu cepat-cepat dikeluarkan tanpa ada kesan benda itu yang kepada arak tadi, maka hukumnya tetap suci. Kalau sekiranya ia sudah menjadi cuka, kita menghukumkannya sebagai suci. Ini adalah situasi yang pertama. Situasi yang pertama. Yang ini dengan syarat tidak ada benda yang terkeluar daripada barang tersebut. Apa maksudnya? Yang ini misalan benda besi, besi termasuk ke dalam ini jus, ke dalam ini arak. Ataupun dia sedang ini melalui proses ini fermentation ini, kunci besi termasuk ke dalam. Kita keluarkan besi itu daripada arak. Sekarang kita menanyakan soalan, adakah sebahagian daripada besi itu telah termasuk dalam arak ke tidak? Jawapannya tidak. Maka itu sebab kita mengatakan hukumnya suci. Sebab tidak ada bahagian daripada besi itu yang bercampur dengan arak. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, benda yang suci yang dimasukkan ke dalamnya tetapi sebahagian daripadanya terkesan.
Yakni seperti misalan, yakni kita memasukkan buah-buahan. Selepas itu sebahagian daripada buah itu sudah termasuk ini ke dalam arak, sudah bercampur. Maka dalam keadaan seperti ini, la yathur, ia tidak menjadi suci. Ini adalah jenis yang kedua. Yang ketiga, kalau sekiranya benda itu terus ini masuk ke dalam arak tadi, tak dikeluarkan sampai habis proses fermentation, maka ini juga tidak akan menjadikan cuka itu sebagai suci. Yang keempat adalah kalau sekiranya termasuk ke dalamnya najisah, iaitu sesuatu yang najis. Jadi di sini sama ada ia dikeluarkan ataupun ia tidak dikeluarkan, maka tetap ia tidak suci. Sebab hukumnya sekarang sudah menjadi mutanajis. Taib. Jadi yang saya post ini sahaja. Jadi ini adalah daripada perkara yang kita take note, ya. Wala yathuru najisul aini illa khamrun takhallalat. Wa kadha in nuqilat min syamsin ila dhillin wa aksuhu fil asah. Yakni kalau sekiranya kita membawa ni di bawah matahari, selepas itu dia menjadi cuka, maka tetap ini kita mengatakan ia suci. Mengikut pendapat ini yang asah. Fa in khullilat bi tarhi syai'in fala. Tapi kalau sekiranya termasuk ke dalamnya sesuatu, maka ia tidak menjadi suci. Jadi tafsilnya seperti mana tadi saya memberikan dalam nota tadi. Boleh, insya-Allah ini adalah tafsil bagi apa disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Taib. Sekarang ini kita pergi yang seterusnya. Saya rasa minggu lepas di sini saya berhenti, kan? Di sini exactly kita berhenti, ya. Yes, saya. Adakah meletak bawah matahari sama hukumnya dengan kalau tu panaskan arak tu dia juga, kalau seandainya boleh? Apa dia? Sama kalau dia dipanaskan arak. Bukan. Ini bukan masalah. Dia bukan isu memanaskan. Dia mesti berubah sifat. Kalau sekiranya dia berubah sifat daripada arak kepada cuka, baru kita menghukumkannya sebagai suci. Bukan maksudnya kita memanaskannya dan dia menjadi panas, tapi dia tetap arak yang panas. Ini tetap ini najis. Kalau dia panaskan dia cuka gitu. Kalau dia cuka, adakah dia buka? Apa dia? Kalau dia panaskan dia ada dia cuka. Panaskan jadi cuka? Jika arak tu dipanaskan, adakah sama juga? Dan dia lalu dia cuka. Afwan, anak tak faham ini macam mana. Kita sekarang panaskan arak, kita memanaskan arak, biasa dia tidak menjadi cuka. Dia tidak menjadi cuka. Dia nak menjadi cuka, dia memerlukan masa. Dia memerlukan masa. Dan biasanya kalau tidak ditutup, dia tidak boleh menjadi cuka. Ini mungkin di sini dia hanya memberikan misal. Kalau sekiranya ia menjadi cuka, boleh jadi. Yakni dia sidai di bawah matahari selama beberapa lama, dia menjadi cuka. Taib. Dan selepas itu beliau mengatakan fa in khullilat bi tarhi syai'in fala. Selepas itu beliau mengatakan wajildun najusa bil mauti fayathuru bidabrihi zahiruhu wa kadha batinuhu ala al-masyhur. Sekarang kita akan membicarakan yang ini berkenaan dengan apa yang kita dalam bahasa kita panggil apa? Samak, kan? Samak yakni kulit yang dibagi binatang. Baik, di sini yang ini dia mengatakan wajib yang ini disamak bahagian zahir dan batin. Bahagian zahir ini dan batin. Baik, cuba kita bayangkan, ya. Sekarang ini kita ada kulit binatang. Ya, ini sebagai misal. Misal ini kulit binatang, ya. Jadi, yang atas ini adalah bahagian bulu dia. Yang atas ini dia adalah bahagian yang ini bulunya. Yang bawah ini dia adalah bahagian daging ni. Betul ke tidak? Yang bulu binatang ini bila kita siat, dia ada bahagian atas dengan bahagian bawah, kan? Baik, bahagian atas ini adalah bahagian yang zahir. Bahagian yang bawah ini adalah bahagian yang batin. Jadi di sini penulis ini mengatakan wajib ini kita sama bahagian zahir dan juga bahagian yang ini batin. Jadi bila kita melakukan sama, ada syarat-syaratnya yang akan disebutkan ini selepas ini.
Dan ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW ini dia membicarakan berkenaan dengan iaitu kulit yang binatang apabila yakni disamak. Yang mana ada hadis yang Nabi mengatakan ayyuma ihabin dubira faqad tahur. Yang ini seperti mana dalam hadis ini Imam Muslim. Jadi biasanya apa mereka melakukan adalah mereka menggunakan seperti kulit ini pomegranate, dan mereka menggunakan zaraqut tair, yakni bekas daripada tai ini burung, dan mereka campurkan di dalam air yang mengandungi yakni kulit dan mereka membiarkan. Maka cara ini akan mengeluarkan semua dia punya fats, dia punya bau-bau busuk ini dan sebagainya daripada kulit ini tersebut. Cuma kita dalam mazhab al-Imam Syafi'i, apa yang suci adalah kulit, bukan yakni rambutnya. Ini adalah pendapat yang muktamad dalam mazhab. Yakni bila kita ada kulit yang najis misalan, kalau kita samak yakni kulit ini, apa yang suci adalah kulit. Tetapi rambut ini dia tidak dikirakan sebagai suci, melainkan kalau sekiranya ia daripada ini binatang ini yang kita sembelih sebagai misal, maka kita hukumkannya sebagai suci. Tetapi kalau sekiranya ia adalah daripada binatang ini yang najis ini misalan, maka apa yang suci adalah hanya kulitnya sahaja. Ini disebutkan oleh Khatib bin Syirbini sebagai misal, yang mana beliau membicarakan tentang khilaf ini di sebahagian pada sebahagian ulama ini mazhab. Al-Imam Ramli beliau mengatakan kalau sekiranya kulit itu sedikit dimaafkan. Tetapi kalau sekiranya kulit itu banyak, maka ia tidak dimaafkan. Maka beliau mengatakan wa kadza batinuhu 'alal masyhur. Maka di sini kita ada perkataan 'alal masyhur, ini seperti mana kita maklum, kalau kita ada perkataan 'alal masyhur maksudnya ini al-qaul qawi. Muqabilnya adalah dhaif. Wa dabru, dan dia syarahkan apa yang dimaksudkan dengan samak. Dia mengatakan dabru naz'u fudulihi bihirif. Yakni mengeluarkan dia punya kotoran dengan menggunakan hirif. Hirif ini adalah sejenis benda yang diambil daripada tanaman yang dicampurkan bersama kulit. La syamsin wa turab. Tidak dibolehkan kita melakukan samak dengan kita setakat sidai di bawah matahari sahaja, ataupun kita campur dengan kita menggunakan turab, iaitu tanah, maka ia tidak sah. Wala yajibul ma'u fi asna'ihi fil asah, dan tidak diwajibkan kita menggunakan air semasa kita membersihkannya. Jadi maksudnya di sini adalah yang paling penting adalah kita membersihkan kulit ini daripada baunya, daripada segala kotoran yang ada pada kulit ini. Kalau sekiranya ia dibersihkan dengan cara yang betul, maka kulit tersebut kembali menjadi suci. Dan zaman sekarang mereka menggunakan teknologi untuk membersihkan kulit, dan kulit yang ada pada zaman sekarang, masya-Allah, mereka melalui menggunakan proses yang banyak sekali untuk membersihkan kulit tersebut. Maka kita boleh menggunakan kulit-kulit ini tanpa was-was. Wal madburu kasaubin najisin, dan benda yang disertu ini dia adalah seperti baju yang najis. Maksudnya adalah bila kita melakukan sertu ini, asalnya dia adalah sesuatu yang najis, dan apabila kita membersihkannya, maka dia juga masih dalam keadaan najis. Tetapi apabila dia sudah menjadi bersih, maka sudah boleh kita memakainya sebagai pakaian, sebab dia sudah kembali suci. Jadi insya-Allah kita teruskan lagi ya. Boleh satu orang baca? Saya rasa tidak ada masalah ya. Teruskan. وما نجس بملاقاة شيء من كلب
غسل سبعا إحداها بتراب والأظهر تعين التراب وأن الخنزير ككلب ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الأصح. Nah, sekarang ini beliau mengatakan yang seterusnya wama najusa bimulaqati syai'in min kalbin. Yang ini dia mengatakan kalau sekiranya sesuatu itu terkena anjing, maka di sini kita nak kena pay attention sedikit ini dengan ibarat Imam Nawawi di sini. Kita lihat ini apa dia mengatakan. Dia mengatakan wama najusa bimulaqati syai'in min kalbin. Yang ini apa saja yang menjadi najis dengan terkena dengan sesuatu daripada anjing. Hadis Nabi SAW berkenaan dengan jilatan anjing. Yang mana Nabi SAW mengatakan, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum." Apabila seekor anjing minum daripada bekas, salah satu daripada bekas kamu, maka hendaklah kamu membasuhnya dengan 7 kali. Tetapi di sini Al-Imam Nawawi dia tidak membicarakan tentang jilatan anjing. Tetapi dia membicarakan tentang apa saja bahagian anjing yang terkena ia menjadi najis. Maka di sini apa yang kita perlu faham adalah kita dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, kita tidak hanya menganggap air ludah anjing sebagai najis, tetapi bahkan kesemua badan anjing adalah najis. Seperti mana saya rasa saya pernah mengatakan ini, badannya adalah najis, kencingnya adalah najis mughalladhah maksudnya, najis mughalladhah. Taiknya adalah najis mughalladhah, kencingnya adalah najis mughalladhah, peluhnya adalah najis yang mughalladhah. Maka di sini ulama kita dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan kalau sekiranya air liur anjing ini yang merupakan benda yang paling suci daripada anjing, yang paling bersih sekali, sebab anjing ini selalu keluarkan dia punya lidah. Jadi air liur anjing ini dia tidak berbau busuk. Sebab ini dia sentiasa membuka mulutnya. Kalau sekiranya ini najis mughalladhah, maka badannya mimbab aula. Jadi ulama kita yang ini mereka menggunakan kias. Mereka mengatakan badannya mimbab aula. Iaitu kita mengatakan kalau sekiranya air liurnya najis, maka badannya lagi najis. Badannya dikirakan ini sebagai sesuatu yang najis. Maka di sini beliau mengatakan ghusila sab'an. Diwajibkan yang kita membersihkan najis anjing ini, diwajibkan kita membasuh 7 kali. Salah satu daripada 7 ini kita menggunakan tanah. Yang paling afdal adalah kita menggunakan tanah pada basuhan yang pertama. Kita menggunakan tanah sebagai pada basuhan yang pertama. Apa sebabnya? Sebab kalau kita tidak menggunakan yang pada basuhan yang pertama, kalau air daripada basuhan itu terpercik kena kepada bahagian yang lain, maka diwajibkan kita membasuhkan bahagian itu. Akan tetapi kalau sekiranya kita menggunakan tanah pada basuhan yang pertama, maka tidak diwajibkan kita menggunakan tanah lagi. Kita hanya menggunakan air sahaja. Maka di sini perlu juga kita faham maksud membasuh tempat yang terkena najis 7 kali. Maksudnya membasuhnya setelah kita menghilangkan airnya. Setelah kita menghilangkan airnya. Maksudnya kalau sekiranya najis anjing ini terkena pada tangan kita, kita tak boleh terus basuh. Kita nak kena menghilangkan airnya dahulu. Yang ni satu orang ini misalnya terkena air kencing anjing, ataupun anjing yang ni jilat kepada ni misalnya. Sebelum dia membasuh tempat yang terkena itu, dia menggunakan tisu ataupun sesuatu untuk menghilangkan airnya. Baru dia tuang air. Boleh faham insyaAllah? Jadi di sini ada beberapa cara. Cara yang terbaik adalah kita campurkan tanah ke dalam air. Kita campurkan tanah ke dalam air, selepas itu kita tuang pada tempat yang terkena najis. Ini adalah cara yang biasa kita membicarakan. Tetapi ada juga cara yang lain, seperti kita meletakkan tanah di tempat yang terkena najis, selepas itu kita tuang air. Ini juga yang ni dibolehkan. Jadi sama ada kita mencampurkan tanah yang ni ke dalam air, ataupun kita meletakkan tanah yang ni kepada tempat yang terkena najis, dan kita menuangkan air yang ni ke atas, atasnya. Taib. Jadi diwajibkan kita membasuh 1 kali dengan basuhan tanah dan 6 kali ini dengan basuhan apa kita mengatakan, yakni air mutlak. Dan wajib yakni kita menggunakan tanah. Ini berdasarkan dengan hadis yakni dalam Sahih Muslim. Jadi kita dalam mazhab Imam Syafi'i kita menganggap anjing ini najis mughalladhah, begitu juga dengan khinzir. Seperti mana penulis ini mengatakan di sini.
yakni khinzir ini dia berdasarkan kepada kias. Sebab hadis Nabi SAW membicarakan hanya anjing. Iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Nabi tidak membicarakan ini tentang khinzir minum daripada air kamu. Tetapi bagaimana kita dalam mazhab Syafi'i kita mengatakan khinzir juga najis mughalladhah? Sebab ini ulama kita mereka mengatakan khinzir ini disebut dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan daging khinzir seperti rijs. Yani daging khinzir ini tanpa syak ini dia adalah najis. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua mereka mengatakan khinzir lebih dahsyat daripada anjing. Kalau kita lihat ini khinzir dengan anjing khinzir ini lebih dahsyat dalam segi kekotorannya. Maka mereka menggunakan kias dengan mengatakan khinzir ini hukumnya adalah najis ini mughalladhah seperti anjing. Tetapi di sini kita akan lihat ada khilaf di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Kita lihat ini apa Al-Imam Nawawi mengatakan di sini. Beliau mengatakan wa annal khinzira ka kalbin. Wa annal khinzira ka kalbin. Yani hukum ini khinzir dia adalah sama yakni seperti anjing dalam najis yakni mughalladhah. Dan selepas itu yakni beliau mengatakan wala yakfi turabun najisun wala mamzujun bima'i'in fil asah. Selepas itu yakni dia mengatakan dan tidak cukup dengan menggunakan turab yakni yang najis. Tanah yakni yang najis. Dan juga tidak dibolehkan menggunakan tanah yang bercampur dengan benda-benda yang lain ikut yakni kepada pendapat yang asah. Sebelum itu yakni insya-Allah saya tertinggal satu perkara ya afwan ya. Kita baca balik tertinggal satu perkara. Yani dia penulis ini mengatakan ghusila sab'an ihdahunna biturab. Selepas itu apa dia mengatakan wal azharu. Ini yang saya tertinggal. Wal adharu ta'ayyunu turab. Ini apa maksudnya di sini? Yani mengikut pendapat yang adhar wajib menggunakan tanah. Maksudnya kita tidak boleh menggunakan selain tanah. Dan ini adalah pendapat yang adhar. Manakala muqabil adhar boleh kita menggunakan benda-benda yang bersih selain daripada tanah. Jadi seperti mana ini kita tahu, kalau kita ada pendapat yang ini adhar, yang ini apa maksudnya? Maksudnya adalah qaul yang ini muqabil qawi. Qaul muqabil yang ini boleh kita menggunakan yang ini selain yang ini daripada tanah. Ada sebagian ulama kita mensyaratkan yang ini kalau sekiranya kita tak jumpa tanah, boleh kita gunakan sabun. Kalau sekiranya kita tidak menjumpa yang ini tanah. Jadi kalau kita lihat ini Khatib Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, dia mengatakan wasani, dia mengatakan la yata'ayyan wa yaqumu ma dhukira wa nahwuhu maqamahu. Wajara alaihi sahibut tanbih. Yani qaul muqabil ini pendapat Imam Syirazi. Sahibut tanbih ini maksudnya Al-Imam Syirazi. Maka Al-Imam Syirazi yang ini mengatakan tidak diwajibkan menggunakan tanah. Boleh yang ini menggunakan selain daripada tanah. Dan ini pada hakikatnya dia memudahkan kita. Dia memudahkan kita. Yang ni ada orang ini dia tanya soalan misalan 20 tahun yang lalu dia pegang anjing. Selepas itu dia tidak sentuh tangannya. Jadi dia dah solat 20 tahun. Jadi apa kita nak cakap kepada dia? Adakah kita mengatakan kepadanya, awak punya solat ini kesemuanya ini tidak sah ini 20 tahun sebab awak tidak sentuh? Maka di sini tidak ada masalah. Yang ini kita memberikan kepada dia qaul. Dan ini qaul qawi ataupun dhaif, ini adalah wal adhar, seperti mana penulis ini mengatakan. Daripada aqwal Imam Syafi'i. Jadi apa yang penting adalah yang ini dia telah membasuh yang ini tangannya. Dia telah membasuh tangannya lebih daripada 2 kali. Betul kita? Kalau 20 tahun. Masya Allah yang ini dia sudah pasti dia sudah yang ini membasuhnya. Pendapat yang ketiga wasalis. Kalau antum ada kitab ini Mughnil Muhtaj, ini disebut dalam kitab Mughni.
Dia mengatakan yaqumu maqamahu inda faqdihi. Yakni qaul yang ketiga mengatakan hanya kalau sekiranya tidak ada tanah baru dibolehkan. Tapi kalau sekiranya ada tanah tidak dibolehkan. Kalau tidak ada tanah ini baru yang ini dibolehkan. Jadi ini adalah daripada qaul yang muqabil ya. Tapi pendapat yang mu'tamad hanya dengan tanah. Diwajibkan yakni kita sertu ini hanya dengan tanah. Taib. Sekarang ini dia mengatakan ta'ayyunut turab wa annal khinzira ka kalbin wa la yakfi turabun najis. Ini tidak ada masalah. Ini tidak dibolehkan kita menggunakan tanah yang najis. Wala mamzuj. Mamzuj ini maksudnya tanah yang dicampur. Tanah yang ini kita campur dengan sabun. Tanah kita campur dengan apa saja jenis. Macam hari ini orang pun menanyakan yang berkenaan dengan tanah yang dicampur dengan sabun tanah. Jadi kita lihat di sini disebut oleh Imam Nawawi. Dia mengatakan wala mamzujun bima'in fil asah. Yani mengikut ini pendapat yang asah, maka ia tidak dibolehkan. Ia tidak dibolehkan. Apa yang wajib adalah kita menggunakan tanah yang ini sahaja. Tetapi muqabil asah yang ini, Khatib Syarbini mengatakan yakfi turabul mamzuj bil ma'i li'anna al-maqsud min tilka al-ghaslah wa innama huwa turab. Yani dibolehkan sebab yang dimaksudkan adalah menggunakan tanah walaupun ia bercampur dengan benda yang lain. Jadi kita ada qaul yang muqabil ini dalam ini masalah ini yang mengatakan yang ini ia dibolehkan. Nanti insyaAllah kalau soalan, nanti bila kita dah habis, baru kita tanya, antum tanya insyaAllah. Kita habiskan lagi sikit lagi insyaAllah. Nah, teruskan. وإن كانت وجب إزالة الطعم ولا يضر بقاء لون أو ريح عصر زواله. Nah, seterusnya penulis membicarakan yang berkenaan dengan air kencing yang bagi sabi. Air kencing yang bagi yang sabi maksudnya yakni budak kecil yang tidak sampai ini kepada umur 2 tahun. Air kencingnya kalau sekiranya dia hanya minum susu sahaja. Tapi kalau sekiranya dia minum selain daripada susu, ia menjadi najis mutawassitah. Ini penulis yang mengatakan najis mukhaffafah maksudnya, kalau sekiranya budak itu hanya minum susu sahaja. Dia hanya minum susu ini sahaja, maka najisnya adalah najis yang ringan, yang hanya kita melakukan renjisan sahaja. Ini yang beliau mengatakan. Wa ma tanajjasa bi bauli sabiyyin lam yut'am ghaira labanin. Tidak yakni diberikan makanan selain daripada susu. Yakni susu di sini sama ada susu ibunya ataupun susu kambing ataupun selagi mana yakni ia susu. Dia setakat minum susu saja, bukan yakni benda yang selain daripada susu, maka dia adalah najis. Dia adalah najis yakni yang ringan. Tapi kalau sekiranya dia diberikan makanan ataupun yakni dia diberikan minuman selain daripada susu, ia adalah najis mutawassitah. Dan kebiasaannya dia bayi-bayi zaman sekarang yakni hampir ke semua najis mutawassitah. Jarang yakni kita ada yakni bayi misalan kita mengatakan dia hanya minum susu. Ini jarang yakni. Ini adalah jarang yakni berlaku. Tapi kalau sekiranya ada yakni misalan hanya minum susu sahaja, maka dia adalah najis yakni mukhaffafah. Berkenaan dengan tahnik, biasa jemaah menanyakan berkenaan dengan kalau saya memberikan tahnik, adakah kencing dia mukhaffafah ataupun mutawassitah? Kalau sekiranya ini tahnik ini satu kali, tidak ada masalah. Dia tetap ini mukhaffafah. Begitu juga kalau sekiranya bayi itu sakit, diberikan obat, tetap ini mukhaffafah. Sebab ini bukan benda yang selalu dia makan. Berbeza kalau misalnya ini tiap-tiap hari diberikan makanan. Tiap-tiap hari diberikan misalan yakni kurma yang di blend misalan dengan benda-benda yang lain dan sebagainya, maka ini semua kita mengatakan air kencingnya bukan yakni mukhaffafah, dia adalah najis yakni mutawassitah. Wallahu alam ini bisawab.
InsyaAllah kita berhenti di sini dulu ya. Ya Haris, tadi apa anda nak tanya?